Baik, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memberi keizinan, membuka kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus bertemu di dalam sesi mingguan kita pada petang hari Jumaat yang mulia ini. Lalu insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan bicara kita. Kalau sebelum ni kita bersama dengan ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah. Ayat yang menceritakan tentang uh, wuduk dan tayamum. Yang di mana wuduk dan tayamum ini menceritakan tentang bagaimana Islam menitik beratkan sesuatu yang dinamakan kesucian. Okay. Islam sangat menitik beratkan benda yang dinamakan kesucian. Dan suci ini ada dua keadaannya. Satu suci fizikal kita dan satu suci rohani kita. Dan kedua-dua benda ini sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan yang paling ditekankan di dalam Islam adalah kesucian rohani. Okey, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa mana-mana jiwa ataupun hati ataupun dalaman manusia yang tidak bersih, tidak suci, tidak ada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rohaninya ada problem. Dan rohani yang problem menyebabkan manusia tidak dapat mencapai apa yang dihajatinya semasa di dunia dan apatah lagi apa yang diinginkan di akhirat kelak. Okay, lalu kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala bila menghantar para nabi dan rasul, maka benda pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh fokus adalah kepada kesucian dalaman manusia. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu Wa Taala lantik baginda menjadi nabi dan rasul. Okay, di mana bila Nabi dah jadi nabi dan rasul, maka penampilan luaran baginda menjadi bicara manusia. Okay, kalaulah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan penampilan yang tak elok. Okay, macam satu cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim, permulaan surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah halalkan kepada kamu? Lalu apa yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada satu ketika Nabi SAW duduk di rumah Zainab bintu Jahsh. Dan Zainab bintu Jahsh ni antara isteri Nabi SAW yang dicemburui oleh isteri-isteri yang lain. Okay, kerana mungkin ada kelebihan tertentu yang ada pada Zainab bintu Jahsh yang menyebabkan isteri-isteri lain ada cemburu kepada Zainab bintu Jahsh. Maka satu ketika dua orang isteri Nabi berpakat. Dua orang isteri Nabi berpakat sesama mereka dan bagi tahu bahawa Nabi SAW pada malam ni Nabi bermalam di rumah Zainab bintu Jahsh. Dan Nabi SAW pada waktu tu makan sesuatu yang diperbuat daripada madu. Benda daripada madu ni manis, dia ada yang penting dia ada bau yang distinktif, yang bau yang tertentu. Bau yang orang bila bau benda ni dia boleh tahu lah. Nabi makan apa, Nabi SAW makan apa. Lalu dijadikan cerita ada dua orang isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah. Mereka bertemu dan berpakat. Okey. Esok giliran siapa kita tak tahu lagi. Mungkin Aisyah, mungkin Hafsah. Mana Nabi malam tu duduk kat rumah Zainab bintu Jahsh dan esoknya giliran salah seorang daripada dua isteri Nabi tersebut. Lalu mereka berpakat. Okay, jealous, dua-dua ni jealous. Dan dua-dua ni adalah semua mereka ni muda lah. Sebab yang kuat jealous ni pun yang muda-muda lah. Okay, so
mereka berpakat sesama mereka, okey. Kalau Nabi masuk rumah kamu, kamu akan cakap benda yang sama aku akan cakap. Apa dia? Wahai Rasulullah, mulut kamu ni ada bau benda yang tak elok. Mulut kamu ada bau benda yang tak selesa. Okey. So Nabi SAW bila balik daripada rumah Zainab bintu Jahsh, Nabi masuk pada rumah salah seorang daripada isteri Nabi. Lalu kemudian Nabi setelah mereka berpakat, maka katalah isteri Nabi itu pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dapat keluar bau yang tak elok. Kesan daripada apa yang kamu makan kat rumah Zainab. Lalu Nabi SAW menyebutkan kepada isteri baginda yang itu, kata benda ini perlu dirahsiakan. Benda ini perlu dirahsiakan. Jangan sampai cerita ni keluar bahawa besar harapannya untuk melihat kehidupan mereka sekeluarga. Saya mohon siapa yang buka mic, kita boleh minta mohon tutup. Sebab masuk suara lain. Dia apa Allah Taala sebut, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Dia tak boleh ada dua perkara buat serentak. Multitasking tak. Tak ada Ustaz. Maaf Ustaz, tak ada siapa buka mic pun ni. Saya punya suara datang daripada mana? Ustaz tak ada. Tak ada siapa buka. Ada Rosni. Rosni Tak, Ali buka. Dah tutup dah tadi. Oh ya, okey. Masih bunyi lagi. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Baik. Okey, kita sambung tadi. Cerita Nabi SAW, isteri Nabi salah seorang, Aisyah atau Hafsah. Maka Nabi dia bagi tahu pada Nabi, wahai Rasulullah, pada kamu ada bau yang tidak menyenangkan. Okay, lalu Nabi SAW kata benda ni perlu dirahsiakan. Tak ada orang boleh tahu, walaupun pada isteri Nabi yang lain. Kenapa? Kerana penampilan Nabi SAW mesti penampilan yang suci. Okay, penampilan fizikal Nabi SAW mesti penampilan yang kemas. Kerana Nabi keseluruhannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana penampilan Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan hanya mengkaji kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, penyaksian ataupun ikrar Nabi SAW, tapi kita juga mengkaji penampilan Nabi. Macam mana Nabi buat pada rambut baginda, apa yang Nabi buat pada badan baginda, pada pakaian baginda. Semua benda ni dikaji dalam satu ilmu yang dipanggil Syama'il Muhammadiyah. Okay, kerana semua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila ada benda-benda yang manusia rasa tak selesa pada Nabi SAW pada aspek fizikal, maka ia boleh mencacatkan. Okay, ia boleh mencacatkan proses dakwah Nabi SAW. Katalah kalau saya ustaz kan, contoh. Ustaz nak pergi katakan saya ni ustaz, bayangkan. Okey, so ustaz ni dia nak pergi mengajar orang. Okay, dan bila dia pergi mengajar, orang dapat bau, ni mandi ke tak mandi ni? Orang tengok rambut dia punya panjang, ataupun nampak baju dia ada tompok kuah spaghetti, ada air Milo. Okay, lalu orang bila tengok ustaz ni, orang apa pandangan orang? Adakah orang nak terima, ataupun yelah mungkin orang akan terima sebab dia ustaz kan. Ya, tapi bagaimana bentuk penerimaan manusia terhadap orang seperti ini? Okey. So orang akan jadi berat hati, ustaz ni tak ada penampilan yang okey ke? Masuk dalam majlis pakai slipper Jepun ni. Okey, orang ataupun penampilan yang mencacatkan penyampaian. Okey, tengok ustaz tiba-tiba ustaz tak pakai baju. Pakai seluar je. So walaupun tutup aurat, tapi ustaz nampak ustaz pakai seluar pendek atas daripada lutut. Okay, walaupun ustaz tu dia ada pandangan dia pegang pada pandangan lutut ni buka aurat, okay, tapi ustaz, maka dia mencacatkan proses ustaz tersebut untuk menyampaikan apa yang nak disampaikan. Okay, dan begitu juga Nabi SAW. Bila nampak pada Nabi ada kekurangan dari segi fizikal, menyebabkan manusia jadi berat hati untuk bersama dengan Nabi SAW. Tetapi bila mereka melihat Nabi ni manusia yang paling banyak senyuman, yang keluar daripada Nabi bau wangi-wangian, maka orang jadi seronok nak duduk dekat dengan Nabi SAW. Kerana asal dakwah
bila kita sebut tugas para nabi dan tugas kita yang mengambil tanggungjawab ini daripada Nabi SAW ialah dakwah. Dakwah ni daripada asal perkataan da'a. Okay. Daripada perkataan da'a. Okay. Da'a maksud dia mengajak. Mengajak, meminta. Okay. So mengajak dan meminta ni kita nak orang datang pada kita. Orang dekat dengan kita. Orang seronok dengan kita. Tapi kalau penampilan yang tak elok. Sebab kita bila bercerita tentang konsep dakwah, kita hanya bercerita tentang pertuturan, perbuatan kita. Okay, kita cerita tentang akhlak kita cerita tentang apa yang kita nak cakap. Okay, teknik untuk menyampaikan dakwah. Okay. Tetapi yang kita lupa adalah keadaan ataupun situasi diri kita. Okay, dengan rambutnya yang tak terurus. Okey, dengan baunya yang tak berapa menyenangkan, maka menyebabkan orang jadi dakwah tu tak jadi. Tarik dakwah mengajak orang tu tak jadi. Maka kerana itu Nabi SAW cukup menjaga tentang fizikal. Dan mana-mana manusia pun, fitrah manusia, dia nak memperlihatkan benda yang indah pada dia. Okay, di mana dia tahu bahawa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Okay, di mana inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Okay, di mana satu hadis Nabi SAW, okay, di mana Nabi bercerita tentang al-kibru. Nabi bercerita tentang sombong, sifat sombong. Okay, di mana antara sifat sombong adalah orang memakai pakaian yang berlainan daripada orang lain. Itu sifat sombong. Bukan pakaian yang mahal, tetapi yang berlainan daripada orang lain. Pakai pakaian mahal tak ada masalah. Okey, tetapi pakaian yang berlainan daripada orang lain, macam contoh. Okey, bila kita pergi masjid contohnya. Kita pergi masjid, biasa pakaian sama ada baju Melayu ataupun jubah ataupun t-shirt paling-paling. Okey, tapi tiba-tiba ada orang dia pakai baju menyelam contohnya. Baju nak itu menunjuk aurat sangat. Okey, kita pakai baju doktor yang nak buat masa PKP dulu kan ada doktor pakai dia punya attire dia tu, dia punya pakaian dia tu. So pakaian tu pakaian yang pelik. Okay, jadi orang akan pandang pada dia. So itu yang menunjukkan al-kibru. Okey, so pakaian yang contoh walaupun dia pakai baju Melayu, tapi baju Melayu dia dengan butang keris lah apa benda semua. Kalau nak cantik semata-mata maka tak ada masalah. Sebab tu bila sahabat kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang pakai pakaian yang cantik sebab mereka suka pada kecantikan. Fitrah manusia, innar rajula, seseorang lelaki itu dia suka kalau pakaian dia cantik, kasut selipar dia cantik. Okay? Lalu Nabi SAW bagi tahu, tak apa kalau kerana cantik pakailah. Tapi ada orang dia pakai pakaian yang dia nak jadi lain daripada orang lain. Kerana dia nak duduk satu level yang lebih atas daripada orang lain. So itu al-kibru. Okay, so Nabi SAW amat menjaga tentang benda-benda yang bentuk fizikal. Tapi yang lebih utama daripada itu adalah kesucian rohani. Kebersihan rohani. Okay, sebab tu bila bercerita tentang syurga, bercerita tentang ganjaran, okay, maka yang dititik beratkan adalah rohani, dalaman kita. Dan itu permulaan Nabi SAW. Okay. Allah Ta'ala, bila Nabi dah jadi Nabi, maka Nabi fokus kepada fizikal. Okay. Tetapi sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan proses untuk melantik Nabi SAW menjadi Nabi dengan membelah dada. Pernah dengar peristiwa membelah dada Nabi SAW? Nabi dibelah dada baginda. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik yang duduk dengan Nabi SAW, maka Anas kata aku nampak kesan operation tu. Kesan bedah dada dari Jibril alaihi salam datang membedah dada Nabi SAW, kesannya dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. So apa yang Jibril buat membelah dada Nabi SAW? Yang pertama, Jibril bila dia belah dada Nabi SAW, dia belah dada sebanyak berapa kali? 3 kali. Jibril AS membelah dada Nabi SAW banyak 3 kali. Ada sebahagian pandangan yang kata 2 kali. Tetapi yang lebih zahir adalah 3 kali. Di mana permulaannya adalah ketika Nabi SAW berusia 4 tahun.
Okay, Nabi berusia 4 tahun, maka Jibril datang dan belah dada Nabi SAW, lalu dia ambil sesuatu yang dipanggil hazzus syaitan. Okay, tempat syaitan akan datang dan kacau kita. Okay, di mana dalam badan kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita ni, ada tempat syaitan bertapak dekat situ. Tempat syaitan berkumpul, tempat syaitan berhimpun sebelum dia merancang dekat nak pergi kat mana. Hari ni kamu pergi kat tangan, hari ni kamu pergi kat mata. Okay, mereka ada hazzus syaitan, ada tempat syaitan dalam badan manusia ni. Dan tempat syaitan ni lah yang kadang-kadang menggoda manusia. Okay, kita punya hati ni kadang-kadang tiba-tiba tak terkawal. Okay, kita cuba, kita jaga, kita bawa dia pergi solat, kita bawa dia pergi baca Al-Quran, kita bawa dia berzikir, tapi kadang-kadang dia tak terkawal. Kita nak marah orang, kita nak sebut benda buruk kat orang, nak mengumpat orang, nak keinginan nak buat dan tengok benda-benda yang tak elok. So ada hazzus syaitan dalam diri kita. Lalu hazzus syaitan ni kalau ada pada Nabi SAW, maka dia mencacatkan kenabian. Maka kerana tu Jibril datang alaihissalam, maka Jibril bawa keluar hati Nabi SAW dan Jibril basuh dengan air Zamzam. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan hazzus syaitan. Untuk menghilangkan ruang masuk syaitan dalam diri Nabi SAW. So kenapa belah dada ni? Kerana nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang paling utama yang Allah Taala letak adalah kebersihan rohani dalaman kita. Okay, maka kerana itu, selain kita menjaga kesucian fizikal kita dengan mandi, dengan kita berwuduk, dan kalau tak ada wuduk dengan bertayamum, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menekankan tentang kesucian dari segi rohani. Antaranya adalah dengan menghalang kita daripada melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam cara Allah Taala nak menghalang kita daripada melakukan dosa dan maksiat, maka ada dua cara. Okay, ada dua cara. Kita nak ada hazzus syaitan, ada tempat kita ada nafsu, keinginan, dan keinginan ni kadang-kadang dia jadi ruang masuk. Keinginan tu tak ada masalah. Kalau kita tak ada keinginan, maka kita ni orang yang tak ada tak boleh nak maju, tumpul. Orang yang jumut bila tak ada keinginan. So keinginan inilah yang menyebabkan kita boleh berkembang. Okay, kita boleh membina itu, membina ini, membina tamadun, berkeluarga. Semuanya disebabkan oleh keinginan. So keinginan ni adalah benda yang baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ia adalah satu perhiasan bagi manusia. Ada syahwat. Tetapi masalahnya ialah bila syaitan datang lalu dia kata, "Wah, kamu utamakan syahwat ni, kamu utamakan keinginan ni." So itu yang menyebabkan berlakunya masalah kepada manusia. Okay, lalu balik kepada asal kita. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan konsep kesucian rohani, antaranya adalah dengan cara tidak melakukan dosa dan maksiat, dan dua cara Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang pertama adalah dengan cara tarhib. Ataupun kita ambil bawah dulu lah, targhib. Yang ni yang lebih ni. Okay, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak manusia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak manusia mengingkari dan melakukan dosa dan maksiat pada Allah Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat macam Allah Taala kata apa? Siapa yang beriman dan beramal soleh maka dapat syurga. Ini targhib. Okay, targhib, kita memberi galakan, insentif. Okay, sama macam kalau kita buat dengan anak-anak kita kan. Okay, puasa 30 hari. Okay, kalau puasa sehari puasa dapat RM10. Okay, so 30 hari puasa dapatlah RM300. Okay, so itu adalah satu bentuk targhib, menyebabkan anak-anak jadi wah seronok nak pergi. Okay, so kalau pergi solat berjemaah, jom kita pergi solat berjemaah. Kalau pergi solat berjemaah dapat belanja cendol ke makanan ke budak-budak kan. Okay, so mereka jadi suka dan seronok. So itu dipanggil sebagai targhib. Okay. Dan ada cara lain di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan konsep tarhib. Tarhib adalah konsep di mana kamu nak engkar pada aku neraka. Okay, kamu nak engkar pada aku azab. Okay. So ini tarhib. Tarhib benda yang kita dengar dia jadi takut. Kita jadi takut. Okay, sama macam kita cakap ke anak-anak kita. Kalau buat macam ni, okay, hujung minggu tak boleh main game. Okay. Kalau buat macam ni, kita rotan. Okay, so itu adalah bentuk tarhib. Budak bila dengar dia jadi takut. Jadi takut dengan kita. So dua-dua ini adalah konsep pendidikan yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan di dalam
Al-Quranul Karim. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-33 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan salah satu daripada konsep itu, iaitu konsep tarhib. Konsep menakutkan. Okey, memberi rasa takut, menanamkan rasa takut dalam diri manusia. Apa yang Allah Taala sebutkan di dalam ayat 33, kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Baik, ini ayat 33 daripada surah Al-Maidah. Okay, semua ayat ni perkataan ni semua perkataan yang mudah. Min khilafin ayunfau, saya cuma nak tekankan satu perkataan ni je. Minal ard. Okey. Okey, sebelum saya sentuh tentang perkataan minal ard, antara perkataan-perkataan yang kita perlu bagi lebih tumpuan ketika mana kita membaca Al-Quran ialah kalau jadi situasi seperti ini. Tengok perkataan al-ard. Okay, ra mati selepas dia dad yang dimatikan. Asalnya dad ni baris bawah. Tapi oleh kerana kita nak waqaf maka dia mati. Maka berlakulah dekat sini dua huruf mati. Dua huruf mati yang berturutan. Okay. Ra mati, dad mati. Okay. So dalam Al-Quran, kalau kita antara tempat yang perlu kita bagi tumpuan adalah perkataan seperti ini. Okay. Sebab apa? Sebab biasanya kalau jadi seperti ini, huruf kedua tu dia akan hilang. Dia akan hilang sifat dia. Dia akan hilang dia punya bunyi dia akan hilang dia punya sifat dia. Okay, macam contoh dad. Dad dia ada satu sifat pada dia. Apa dia? Istitalah, sifat khusus pada dia. Sifat lain banyaklah pada dad, tapi sifat khusus bagi dad adalah istitalah. Istitalah daripada makna taul, panjang. Okay, di mana kita panjangkan kedudukan ataupun lidah kita ni. Okay, bila sentuh makhraj dad, kita lamakan sikit. So itu istitalah. Okay, so bila kita sebut perkataan al-ard, kita berhenti di atas perkataan al-ard, maka dia akan jadi au yunfau minal ard. Nampak? Ard. Lama sikit kita punya kedudukan. So istitalah. Okay, tetapi kadang-kadang oleh kerana kita nak fokus pada dua huruf mati, biasanya au yunfau minal ard. Betul tak? Ramai bentuk ard. Sedangkan bunyi dia ard. Nampak? Ada istitalah dekat situ. Okay, dan carilah contoh-contoh perkataan yang bila kita nak waqaf, dia berhenti pada dua huruf mati yang berturutan. Okay, boleh? Okay. Okay. Dah sebutlah sekali tadi. Okay. Baik, dalam ayat ke-33 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Okay. Sesungguhnya, sesungguhnya. Okay. Bila datang perkataan innama, maka dalam bahasa Arab dipanggil yufidu hasrin. Yufidu hasrin. Okay, yufidu hasrin maksud dia apa? Okay, kalau kita tengok terjemahan dalam bahasa Melayu, maksudnya hanya saja. Okay, hanya saja. Okay, maksudnya, apa maksud hanya saja? Maksudnya tidak ada lain. Hanya ini je, tidak ada lain. Okay. Okay, nanti kita akan tengok ayat panjang ni supaya kita nampak faham makna. Tidak ada yang lain. Ini sahaja. So itu dipanggil hasrin. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala cerita, okay, macam contohlah bila saya kata innama ya'kulut tullabu at-tuffah. Okay. So pelajar semua, contoh situasinya, pelajar semua berada dalam kantin. Okay, dalam kantin ni ada nasi, ada lauk, ada air, ada sayur, ada buah-buahan. Okay. Lalu tiba-tiba keluar satu arahan. Okay.
innama ya'kulut tullabu at-tuffah. Okey. Ataupun maksudnya pelajar-pelajar hanya boleh makan apple sahaja. Tak ada benda lain boleh. Hanya apple sahaja. So itu bila datang innama. So innama ni maknanya kita fokus dekat apa Allah Ta'ala cerita je. Dia takkan ada benda lain masuk dalam tu. So innama. Yang kedua innama jaza. Jaza ni apa? Jaza ni balasan. Jaza maksudnya balasan. Balasan ni ada dua. Satu balasan baik dan satu balasan buruk. Dan perkataan jaza ni datang daripada perkataan jaza yajzi. Jaza yajzi. Pernah dengar perkataan jaza yajzi? Mungkin tak pernah dengar. Tapi bila kita panjangkan sikit, jazakumullahu khairah. Pernah dengar? Jazakumullahu khairah. Jazakum, kum ni kamu. Jaza ni perkataan kita sekarang. Jaza. Jaza daripada perkataan jaza. Jazakumullah, jazakillah, jazakallah. Kaki kum tu semua kamu semua. So kum tu tambahan belakang. Tapi asal perkataan ni adalah jaza. So kat sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Memerangi, yuharibun daripada perkataan harb. Harb maksud dia perang. Orang yang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. So kita bila sebut jazakumullah, jazakillah, kita nak balasan buruk ke kat orang? Jazakum, jazaki. So adakah kita nak balasan buruk? Sebab Allah Ta'ala sebut perkataan jaza ni untuk orang-orang yang perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So sudah tentu balasan dia adalah balasan buruk. Takkan Allah Ta'ala nak bagi balasan baik pada orang yang perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana kita nak buat sekarang ni? Kita nak guna jazakumullah, jazakallah. Tapi dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala cerita jazak untuk orang yang perang. Sebab tu dalam kita menyebutkan jazakumullah, jazakallah, kena tambah dekat belakang khairah. Apa? Khairah maksudnya kebaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan kebaikan kepada kamu. Nampak? Sebab perkataan jazak, balasan, dia boleh jadi balasan yang baik, balasan yang buruk. So orang marah ke jazakumullah, tapi sebut jazakumullah tapi dalam hati nak Allah Ta'ala bagi balasan buruk. Sebab tu kita tambah dekat belakang jazakumullahu khairah, jazakallahu khairah, jazakillahu khairah. Sebab nak melengkapkan makna jaza. Boleh. So innama jazaa'ul ladzina yuharibun Allah. Perkataan dekat sini yuharibun daripada perkataan harb. Namun satu benda kita kena tengok. Dalam kita nak melihat makna perkataan di dalam Al-Quran, dan saya selalu ulang benda ni. Supaya kita tahu bahawa cara kita nak tadabbur, cara kita nak tafsir, dia mesti melalui proses ini. Apa dia? Mana-mana perkataan di dalam Al-Quran. Mana-mana perkataan dalam Al-Quran, kalau kita nak mana-mana perkataan dalam Al-Quran, kalau kita nak tahu makna dia, maka kita kena tengok daripada tiga sudut. Tiga sudut. Sudut yang pertama adalah sudut syarak. Saya akan ulang benda ni, sentiasa saya akan ulang. Yang kedua adalah sudut bahasa. Dan yang ketiga adalah sudut uruf. Uruf ni apa? Penggunaan semasa. Penggunaan semasa. Contoh kita ada perkataan dekat sini adalah yuharibun. Haribun. Perkataan yuharibun. So perkataan yuharibun dari segi syarak ada tak? Dari segi syarak kita tunggu sekejap. Kita ambil dulu daripada segi bahasa. Sebab ini mana-mana perkataan pun kita kena tengok dari segi bahasa dulu. So bahasa, harb maksud dia apa? Harb maksud dia perang. Kita cerita tentang perkataan harbun. Harb maksud dia perang. Maksud dia perang. Namun dalam syariat ada istilah yang menggunakan perkataan harb juga. Dia dipanggil hirabah. Hirabah.
Hirabah yang ni yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, apa dia al-hirabah ni? Okey, uruf ataupun penggunaan semasa dia bergantung kepada situasi masyarakat kita. Macam contohlah bila saya kata solat. Solat dari segi bahasa maksud dia apa? Solat tu doa. Okey. So dari segi bahasa solat maksud dia doa. Okay. Dari segi syarak, kalau kita sebut kita ni sebagai seorang Islam, bila dengar solat, apa dia? Yang kita buat lah, angkat takbir, ada niat, kena ambil uduk dulu, angkat takbir dengan niat, kemudian ada Al-Fatihah, rukuk, sujud, semua. So itu solat. Okay. Tapi asal bahasa solat adalah doa. Dan semasa. So penggunaan semasa, katalah kalau saya kata pada kawan saya, jom solat. Perkataan solat dekat situ. So bila kata jom solat, tak adalah orang yang bila kata jom solat, okey, angkat tangan doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Tak ada orang buat macam tu. So bila kita kata jom solat, maksudnya solat dari segi syarak. Maka penggunaan semasa bagi perkataan solat adalah solat dari segi syarak. Okay. Perkataan harb, perang. Okay, dan ada hirabah. Okay, katalah kalau saya kata pada seorang, okey, jom kita pergi harb. Okey, jom kita pergi harb. Okey, jom kita pergi harb. So perkataan harb ni dalam penggunaan masyarakat ia sentiasa membawa maksud perang. Sentiasa. Okay, harb perang, harb perang. Mana-mana peperangan pun disebut sebagai harbun. Okay. So hirabah ini tidak digunakan sebagai uruf. Okay. Namun dia ada dalam syariat. Bila ada dalam syariat, maka kita kena sentiasa utamakan dia. Macam solat tadi, solat maksud dia doa. Okay, tetapi ada solat dalam syarak. Maka kalau kita jumpa dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, perkataan solat, okay, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wa aqimus salah الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Mana-mana tempat kita jumpa perkataan solat, maka kita kena utamakan makna syarak dia dulu. Okay, baru pergi makna bahasa. Okay, maka dekat sini pun sama. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan yuharibun. Okay, maksudnya harb, perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dari segi syarak, perkataan haraba yuharibu, dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai hirabah. Okey. Dia haddul hirabah. Okey. Oh, dalam ayat ni innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah. Okey, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melakukan hirabah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Nabi SAW. Okey, so orang yang buat benda yang dinamakan hirabah ini, maka ada balasan dia, dan balasannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan okey, itu yang pertama. Okey, Allah Taala sebut yang pertama adalah yang buat hirabah. Dan yang kedua adalah wa yas'auna fil ardi fasada. Wa yas'aun daripada perkataan sa'a, yas'a. Okey, sa'a yas'a maksudnya dia berusaha. Okey, kita ada perkataan sa'i, pernah dengar perkataan sa'i tak? Okey. So yas'aun adalah sa'i juga. Okey. So dekat sini nampak. Okey. Perkataan yas'aun dari segi bahasa maksud dia berusaha, bekerja, berlari. Okey, Nabi SAW sebut tentang perkataan yas'a maksud dia berlari. Ketika mana orang pergi solat berjemaah, maka Nabi SAW kata la ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan datang pada solat dalam keadaan kamu berlari. Sebab ada orang bila dia datang, dia dah masbuk, lewat. Lalu tengok imam dah nak rukuk dah. Dengar pula imam tengah baca alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia dengar tu, dia kata, oh imam nak rukuk dah ni. Dia pun sprint, lari nak masuk supaya dia dapat kejar rukuk bersama dengan imam. Maka Nabi SAW kata apa? La ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun. Okey, jangan kamu datang solat berjemaah dalam keadaan berlari. Okey, dalam keadaan berlari, antara bentuk berlari adalah bawa kereta, dah lewat, rumah dekat. So dekat dengan masjid. Tu kata okey, lepas
Lepas Komat ni sempat lagi nak pergi. Dia pun masuk kereta, pacut dia lain macam sikit. So ingat pesanan Nabi SAW, jangan tergopoh gapah. Jangan gelojoh sangat nak masuk dalam solat berjemaah. Perlahan-lahan, berjalan-jalan. Okay. So kalau kita terlepas, okay, kita nak kejar rukuk ni, tapi kita terlepas rukuk sebab Nabi suruh berjalan. Okay. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Nabi kata apa yang kamu sempat, kamu solat dengan imam. Yang kamu tak sempat, tambahlah rakaat. Cukuplah rakaat kamu. Tapi jangan berlari untuk masuk dalam solat. Itu yas'aun. Okay. Dan dalam syarak juga ada perkataan yas'aun. Apa dia? Sa'i. Kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka itu juga disebut sebagai sa'a yas'i ataupun sa'a yas'a. Okay, kita bersa'i. So kita nak utamakan yang mana? Tadi Ustaz kata, Ustaz kata kena utamakan makna syarak. Okay, wa yas'auna fil ardi fasada. Okay, dan kita bersa'i di atas muka bumi ini. Okay. Pada asalnya kita kena utamakan makna syarak. Okay. Walau bagaimanapun sekiranya konteks tidak membenarkan. Okay. Konteks penceritaan tu tidak membenarkan. Macam contoh, kalau kita kata kat sini bersa'i. Yas'aun maksudnya bersa'i. Fil ardi fasada. Okay. Dan mereka bersa'i di atas muka bumi dengan melakukan kerosakan. So kita pun ajaib. Macam mana? Dahlah sa'i di atas muka bumi. Dan kemudian sa'i pula untuk melakukan kerosakan. So logik tak makna yas'aun dekat situ sa'i? So konteks dia tidak membenarkan yas'aun ni untuk jadi makna sa'i. So yang tinggal adalah makna dari segi bahasa. Makna dari segi bahasa yas'aun maksudnya berusaha. Okey, berusaha. Okey, nampak? Okey. Dia berusaha untuk buat apa? Okey, saya tulis dulu berusaha sebab apa? Sebab nanti kita akan tengok. Dia ada level untuk kita letak manusia ni bila melakukan kesalahan. Wa yas'auna fil ardi, okay, dan dia berusaha di atas muka bumi ni untuk melakukan kerosakan. Kerosakan. Yang berlaku di atas muka bumi ni ada orang, okey, ni level manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan perkataan berusaha? Okay. Berusaha maksudnya dia bukan saja-saja, dia bukan tak sengaja, okay. Dia bukan sikit-sikit dia buat kerana takut-takut, cuba-cuba, tak ada. Okay. Terpaksa, tak ada. Tapi dia berusaha, maksudnya dia ada perancangan. Dia ada niat dia ada perancangan jangka masa pendek, perancangan jangka masa panjang, dia ada. So itu berusaha. Okay. So orang yang nak buat maksiat, contohnya maksiat apa? Merompak. Dia rompak bank. Ambillah rompak bank, senang. Rompak bank. Ada orang yang dia merompak bank sebab tersilap. Tersilap merompak bank. Okay, dia tak nak rompak bank tapi dia tersilap. Okay, macam contoh dia, dia pindahkan duit. Okay, bank pindahkan duit daripada satu akaun, tiba-tiba masuk dalam akaun dia. Tak pasal-pasal. So itu adalah satu, kalau dia tak bagi tahu, dia senyap je. So itu adalah satu rompakan. Tapi dia tak ada keinginan pun nak buat rompakan tersebut. Okay, mungkin dia nak pulang balik lah kat bank agaknya. So dia tak ada keinginan pun untuk merompak bank. Okay. Dan ada orang yang merompak kerana terpaksa. Terpaksa, dia punya kehidupan dia, kais pagi, makan pagi. Kalau kais pagi, makan pagi tu okey lagi. Ni kais pagi apa pun tak ada. Kais petang pun tak ada apa. So bayangkan kehidupan orang seperti itu. Macam mana? Dia sampai terdesak, sampai benda bila manusia ni dalam keadaan terdesak ni menyebabkan dia dah tak fikir baik dan buruk lah. Dia akan langgar je. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi keringanan. Dalam keadaan manusia terlalu gembira, dalam keadaan manusia terlalu takut, dalam keadaan manusia terlalu sedih, dalam keadaan manusia terlalu marah, maka ada keringanan dari segi syarak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Terlalu lapar boleh makan makan khinzir. Okay, boleh minum arak kalau dah tak ada makanan lain yang ada. Okay, maka ada keringanan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Okay. So bila mana orang ni merompak, dan dia merompak bank ni disebabkan apa? Disebabkan tekanan kehidupan yang ada pada dia. Okay, so kita tengok level tadi ya.
Yang pertama, mana lagi nak tulis ni? Ya, saya padam sikit. Jadi level yang pertama tadi adalah level orang yang tak sengaja. Okey. Dia tak sengaja tapi dia masuk dalam kategori merompak. Okey, tak sengaja. Ada orang dia sengaja tapi dia terpaksa. Antara bentuk terpaksa juga selain daripada keadaan diri dia yang terpaksa, bila orang letak pistol kat leher dia. Okey, macam pekerja bank contohnya. Okey, pekerja bank diletakkan pistol ataupun pisau dekat dia. Lalu dikata lepas tu diperintahkan untuk bawa keluar semua duit. So secara zahirnya dia yang ambil duit tu. Tapi adakah kita nak tuduh dia merompak? So tu cerita lain. Okey. So terpaksa. Dan kemudian ada pula orang yang merompak, dia memang nak merompak. Okay, dia memang nak sangat merompak ni. Okey. Tapi dia merompak untuk cuba-cuba. Cuba je. Try and error. Tengok macam mana. Okey. Dan ada orang yang merompak kerana hobi. Seronok merompak ni. Lalu dia jadikan hobi dan dia tidak ada rasa bersalah dengan dia merompak. Kalau kita tengok empat-empat ni, boleh tak kita hukum dengan hukuman yang sama? Okey, macam contohlah, kita tukarlah, kita tak payah merompak, kita ambil dadah. Dadah. So adakah orang yang empat ni dengan dadah benda yang sama? Orang yang tak sengaja ambil dadah. Dia tak tahu, dia ingat tepung gandum ke apa, dia pun ambil makan, tiba-tiba hai. So sengaja ambil dadah. Dan ada orang yang terpaksa, lapar sangat, tak boleh, tak ada makanan dah ni. Ambil lah dadah. Terpaksa sangat. Dah tak ada benda lain dah ada depan mata dia selain serbuk. Dadah tu lalu dia pun makan benda tu. Okay? Ataupun ada orang dia cuba-cuba. Okay? Dia tahu ni dadah ni, tapi try lah sikit. Dan ada orang happy je. Ambil dadah menjadi hobi. Mingguan, setiap minggu, bulanan, dia ada dia punya timetable dia, jadual dia untuk ambil dadah. So adakah sama keempat-empat ni? So tak sama. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila nak ceritakan tentang hukuman ni, perkataan Allah Taala guna perkataan yang detail. Wa yas'aun, dia berusaha, maksudnya dia ada perancangan untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. So Allah Subhanahu Wa Taala tekankan dekat sini, satu, dia berusaha, dan yang kedua, dia berusaha untuk apa? Kerosakan. So apa yang masuk dalam kategori kerosakan? Apa yang dimasukkan dalam kategori kerosakan ialah apa yang manusia lihat ia adalah kerosakan di atas muka bumi. Contoh apa? Merompak bank. Rosak tak? Kerosakan di atas muka bumi. Berapa banyak orang yang terpaksa tanggung rugi? Bank terpaksa tanggung rugi, pelanggan-pelanggan bank kehilangan harta dia. So berapa banyak masalah yang ditimbulkan daripada merompak bank ni. So merompak bank adalah satu kefasadan, satu kerosakan di atas muka bumi. Contoh tadi lagi, dadah. Mengedar dadah. Isap dadah tu pun dah fasad dah. Tapi mengedar dadah. So mengedar dadah, kerosakan kita tahu. Kalau 10,000 orang beli dadah daripada dia yang jual ni, apa akan jadi pada masyarakat? Nampak kerosakan yang ada pada dadah. So dadah adalah kerosakan. Contoh lain, apa lagi benda yang merosakkan? Contohnya adalah orang yang suka tidak atas kehormatan orang lain. Dia buat harassment, sexual harassment, violence, kan, keganasan rumah tangga. Dia kahwin, buat ganas dengan orang, lepas tu bercerai. Lepas tu kahwin lagi, ganas dengan orang, bercerai. So orang ni fasad. Dia kerosakan. Kahwin semata-mata untuk lepaskan kemarahan dia. Jadi ada mangsa yang mudah untuk dia jadikan sebagai mangsa. Okey, ataupun orang yang melakukan contoh, minta maaf saya guna perkataan ni, rogol contohnya. So orang yang pemangsa ni dia akan cari orang dia akan cari orang untuk jadikan mangsa dia. So itu adalah satu yas'aun, satu usaha dalam melakukan kerosakan.
Dan oleh kerana orang ni berusaha, dia bukannya tak sengaja, dia bukan sikit-sikit dia buat, tapi dia memang berusaha untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi mereka ni balasan yang kita kalau tengok balasan yang cukup dahsyat Allah Subhanahu Wa Taala beri. So dua, yang ada haddul hirabah dengan yas'auna fil ardi fasada. Okey, hirabah ni apa dia? Okey, hirabah ni lah yang kita panggil dia mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengisytiharkan perang sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni untuk jadi khalifah. Wallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kamu daripada dunia ni untuk kamu mengimarahkan dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni jadi khalifah. Tapi tiba-tiba kamu buat fasad. Kamu melakukan kerosakan pula. Maka itu seolah-olah pengisytiharan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang disebut sebagai hirabah. Okey. Baik, apa balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang-orang yang melakukan hirabah ini? Yang pertama adalah yuqattalu. Okey. Yuqattalu daripada perkataan qatl. Apa dia? Qatl maksud dia bunuh. Okey. Dan sebelum ni kita pernah sebut. Okey. Apa akan berlaku kalau perkataan tu ada sabdu? Membawa maksud banyak kali. Banyak kali. Okey, qatl maksudnya dibunuh. Okey, yuqattalu dibunuh. Okey, tetapi dia dibunuh banyak kali. Macam mana seseorang tu dibunuh banyak kali? Kan kita kalau kena bunuh sekali, nyawa ada satu je. Itu kau main game. Okey, ada nyawa banyak. Kita nyawa satu je, tapi macam mana dibunuh banyak kali? Yuqattalu. Okey. Okey, yuqattalu dekat sini maksudnya adalah dibunuh dengan cara yang macam mana kita kata yuqattalu ni banyak kali, macam contoh ni 18 ke atas ni. Okey, macam contoh cincang badan. Okey, cincang badan adalah bentuk taktil. Kita bunuh, tetapi bunuh dengan cara banyak kali membunuh. So bila dia kehilangan, contoh kita start dengan kaki dulu. Kehilangan kaki menyebabkan dia rasa nyawa dia dah hilang dah. Hilang satu anggota badan, nyawa dia dah hilang. Hilang lutut pula, hilang pinggang dia, hilang tangan dia pula. So sikit kita buang. Yuqattalu. Dia dibunuh banyak kali. Nak tunjukkan bahawa benda ni adalah satu mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan satu benda yang ringan. Sampai kan Allah Ta'ala jadikan hukuman dia adalah yuqattalu. Supaya dia dibunuh dengan kalau kita kata makna yang paling dekat seolah-olah macam dia dicincang. Yusallabu. Ataupun yusallabu dari perkataan salib. Salib kita pun tahu kan. Salib apa dia? Yang T kan, bentuk T. So badan manusia dijadikan bentuk T. Yusallabu, dia bukan sekadar manusia ni diikat pada tiang T tu. Ni kena tahu salib ni, peristiwa salib ni adalah peristiwa di mana orang tembak kita dengan paku ataupun dengan panah. Kita diikat seperti itu, dan kemudian sama ada kita dicambuk ke, dipukul, direjam ke, ataupun kita dipakukan. Dilekatkan kita kepada satu kayu ke ataupun batang pokok ke. Macam mana kita nak ditampal kepada batang pokok? So benda yang paling senang adalah paku. Paku paling besar adalah anak panah. So, paku kan kita kan. Dan kita dibiarkan dekat situ. Au yusallabu, dan itulah salib. So bila kita dengar benda ni kata, ya Allah, ada ke benda ni dalam Islam? Kan? Benda yang nampak macam satu bentuk kezaliman. Rotan pun zaman sekarang ni dah kata dahsyatnya rotan. Tapi tiba-tiba ada pula hukuman yang seperti ini. Ayyuqattalu au yusallabu, kita tambah lagi. Satu lagi hukuman. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ataupun dipotong silang. Kalau potong tangan kanan, kena potong kaki kiri. Kalau potong tangan kiri, kena potong kaki kanan. So, potong silang. So, bila kita dengar seperti ini, maka wujudlah cerita, Islam adalah
agama yang membenarkan keganasan. Okey, Islam ni memberi hukuman-hukuman yang savage. Okey, hukuman yang barbarik. Apa lagi? Hukuman yang ketinggalan zaman, hukuman yang zalim, semua diberi pada Islam. Okey. Sebab apa kita dengar benda-benda seperti itu? Sebab kita hanya dengar tentang hukuman je. Okay, orang bila dengar tentang Islam, okey, kalau buat salah dalam Islam apa? Kalau kamu berzina, kena sebat. Kalau dah kahwin, kena rejam sampai mati. Kemudian kalau kamu merompak, kalau kamu mencuri, maka curi ni sikitlah, tak, dia bukan macam merompak ni benda yang besar. Okay, so kalau kamu mencuri, kena potong tangan. So kalau kamu buat kerosakan di atas muka bumi ni, maka hukuman dia adalah kamu dicincang dan kamu disalib dan kamu dipotong secara, anggota kamu dipotong secara silang. So nampak kita hanya dengar tentang hukuman. Tetapi yang kita tak dengar ialah nak jatuhkan hukuman ni, dia bukan satu benda yang senang. Okay. Nak jatuhkan hukuman bukan satu benda yang senang. Okay, kenapa kita kata bukan satu benda yang senang? Okay, katalah macam ni. Dalam benda-benda berkaitan dengan harta manusia, harta ni kalau hilang apa masalah dia? Dia masih ada nyawa lagi untuk hidup. Okay, dengan sedikit kesusahan lah sebab harta kita hilang. Okay. Tetapi harta yang tak ada nyawa tu, yang kadang-kadang tak memberi efek pun pada manusia, okay, Allah Subhanahu Wa Taala bila meletakkan tentang konsep harta ni, kita nak ambil harta orang ke, nak pinjam harta orang ke, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh wastashhidu syahidaini min rijalikum. Tentang harta ni Allah Taala suruh sediakan 2 saksi. Kita nak dakwa, okey, katalah saya nak dakwa, okey, kopiah ni siapa punya? Saya punya. Apa bukti kopiah ni kamu punya? Datangkan 2 saksi yang memberitahu bahawa kopiah ni kamu punya. So harta kita punya harta, seseorang tu nak mendakwa harta tu milik dia ataupun bukan milik dia, ataupun ada orang ambil daripada dia, maka dia perlu datangkan 2 orang saksi. Sebut dalam ayat hutang. Hutang ni orang ambil duit kita. Okey, maka perlukan kepada 2 orang saksi. Bila kita nak minta balik, kita ada saksi bahawa orang ni berhutang dengan kita. Okey. Dan yang keduanya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang antara kesalahan yang orang lakukan semasa ihram. Ada orang nak pergi haji kan. Okay, antara kesalahan yang orang lakukan semasa ihram ialah apabila dia memburu binatang. Dia memburu binatang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat awal, nanti kita akan sentuh akhir surah Al-Ma'idah. Antara kesalahan orang buat adalah memburu binatang. Lalu apa hukuman bagi orang yang memburu binatang di tanah haram? Dan semasa ihram. Walaupun bukan dekat tanah haram tapi semasa ihram. Apa hukuman bagi orang-orang yang memburu semasa ihram? Okey, maka ihram ni maksudnya dah masuk, dah niat nak melakukan haji ataupun umrah. Okey. So hukuman dia adalah dia kena bunuh ataupun dia kena cari binatang yang sama, dia kena korbankan binatang yang sama seperti binatang yang dia buru. Contoh, kalau dia buru kambing, maka cari kambing juga. Dia buru lembu, maka cari lembu. Dia buru unta, cari unta. Untuk ganti balik dari benda yang bukan korbankan, dia bagi bagi balik binatang tu, nilai binatang tu. Binatang tu baliklah. Binatang yang dia buru tu dia kena datangkan balik binatang tu. Okey. Kalau tak jumpa binatang tu, maka cari binatang yang sama nilai. Kalau tak ada binatang yang sama nilai, maka boleh tukar dengan nilai sahaja. So itu dia punya proses dia. Okey. Yang menentukan. Okey. Binatang yang kita korbankan, darah yang kita tumpah tu darah apa? Darah binatang. Darah binatang yang haram ke yang halal? Darah binatang yang halal. Okay, kambing halal makan. Lembu halal untuk kita makan. Unta halal untuk makan. Bahkan binatang-binatang ni memang dijadikan untuk kita makan dia. Allah Ta'ala memang jadikan untuk kita ambil manfaat daripada dia. Okay. Itu pun dalam keadaan kita nak ganti balik. Okay, darah binatang yang tumpah ni, kita nak ganti balik, maka yang akan menentukan binatang apa yang kita nak ganti balik adalah 2 orang saksi. Okay. Dengan benda-benda yang berkaitan dengan haiwan pun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 2 orang saksi. Apa ayat dia? Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu
la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika mana kamu dalam ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum. Nampak? Okey. Yang akan menentukan kita nak ganti balik binatang, nyawa binatang yang mati ni kita nak ganti balik, yang akan menentukan nilai binatang tu okey ke tak okey adalah dua orang saksi. So kalau darah binatang pun kena bawa dua orang saksi. Okey. Okay. So kita nak pastikan bahawa seorang tu mengisytihar perang dengan Allah Ta'ala ataupun dia melakukan kerosakan di atas muka bumi ni, dan benda ni melibatkan nyawa manusia, sebab hukuman dia adalah yuqattalu, dicincang, yusallabu, disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, ataupun dipotong secara silang. Itu melibatkan nyawa manusia. Agak-agak berapa orang saksi kena? Sebab tu para ulama bila mana pada perkara-perkara yang berkaitan dengan darah manusia ni, maka mereka kata minimum mesti 4. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pada orang-orang yang berzina. Orang yang berzina kena sebatan dan kena rejam sampai mati. Tapi nak membuktikan zina, maka perlu kepada arba'ati syuhada, perlu kepada 4 orang saksi. Sampai nak kata okey, orang ni melakukan kerosakan, dia melakukan rompakan, dia telah mengedar dadah, dia telah melakukan iktidak pada kehormatan manusia, mencabul kehormatan manusia. So adakah kita boleh sewenang-wenangnya kata kerana dia telah dituduh, orang ramai berkata-kata dalam Facebook bahawa memang dia yang buat, memang dia. Adakah kita boleh terima sekadar itu? Kita perlukan 4 orang saksi. So 4 orang saksi yang nampak dia buat perbuatan tersebut. Dan macam sebelum ni kita kata, kenapa kita jarang dengar jarang dengar tentang hukuman ni dijalankan dalam Islam. Kita tahu ada hukuman hudud, ada hukuman sebat, ada hukuman potong tangan, ada hirabah ni. Tapi kenapa kita jarang sangat dengar cerita tentang hukuman ni dilaksanakan? Sebab apa? Sebab 4 orang saksi ni, siapa yang nak jadi saksi, dia mesti ada 2 benda. Satu, baik agama dia. Satu lagi, baik fizikal dia. Kalau mata tak nampak, macam mana dia nak jadi saksi? Kalau telinga dia tak mendengar, macam mana dia nak jadi saksi? Macam selalu kita dengar lah cerita pasal orang kahwin kan. Saya selalu sebut pasal benda ni. Nak jadi saksi, kita tak boleh ambil orang-orang yang ada masalah fizikal. Kadang kerana kita nak jaga hati sangat, kita ambil pakcik kita yang dah umur 70 tahun, 80 tahun, nak dengar tu susah. Ada orang 70 tahun, okey lagi. Kan? Saya jumpa ada sebahagian doktor-doktor perubatan, pensyarah-pensyarah umur dah 70 tahun, 80 tahun, tapi okey, pendengaran masih okey. Tapi kita nak cerita tentang orang yang ada masalah penglihatan, ada masalah pendengaran, tolong jangan ambil jadi saksi. Saksi mesti baik fizikal. Tu yang sebab bila orang kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin tunai, sah tak? Saya tak berapa dengar. Tak berapa dengar, dah duduk sebelah takkan tak dengar lagi. Kalau tak dengar maksudnya fizikal ada problem. So tukar saksi yang lain. Saksi dia mesti baik fizikal. Dan baik fizikal ni kita tak nafikan. Biasa semua manusia ni alhamdulillah Allah Subhanahu Taala jadikan mereka dengan fizikal yang baik. Cuma kita nak tekan dengan baik agama ni. Baik agama. Lakukan kerana orang yang baik agama dia, rasa dia nampak orang tengah jual dadah, dia biar ke? Dia nampak orang yang merompak bank, apa dia akan buat? Dia akan report polis, dia akan cegah dulu. So dia nampak orang yang melakukan harassment pada orang lain. So apa dia akan buat? Dia akan cegah dulu. Itu orang yang baik agama dia. Sebab tu kita jarang jumpa. Nak dapat 4 saksi, syarat dia baik agama. Orang yang baik agama ni dia akan kata awal, jangan buat. Dia tengok orang tu tengah buat jahat, dia tengok. So adakah orang ni baik agama dia? So ada problem dekat situ. Dia tak boleh nak menjadi saksi. Sebab tu kita kata, kita bila dengar hukuman dan kita highlightkan pada hukuman, orang akan nampak Islam teruknya, Islam ni terbelakangnya, Islam ni barbariknya, Islam ni. Tetapi kalau orang kata
Ya, Allah Ta'ala tetapkan hukuman. Tetapi Allah Ta'ala tetapkan hukuman ni bukan kerana nak ambil orang bunuh, ambil orang ni, tak. Tapi kerana nak menakutkan. Nakutkan manusia. Konsep yang kita kata tadi, tarhib. Konsep yang menakutkan. Adakah bila kita beli rotan memang kena pakai rotan? Mestinya. Okay. Adakah bila kita pergi, contohlah, ada orang masa saya kecil, macam tu lah, cakap benda tak elok kena cili mulut. Adakah bila kita cili mulut, maksudnya mesti mulut anak tu kena cili? Tak. Kita beli kadang-kadang untuk takutkan orang. Kita beli rotan untuk takutkan orang. Okay. Kita sebut ada sekolah Henry Geni. Okay. Tapi kita pun siapa nak hantar anak pergi sekolah Henry Geni? Tak ada. Tapi kita sebab kita nak takutkan orang. So macam tu juga. Kerana masalah mengisytiharkan perang dengan Allah Ta'ala ni bukan benda biasa. Dan berusaha untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi ni bukan satu benda yang hayin, bukan satu benda yang remeh-temeh. Okay, so dia adalah benda yang besar, mendatangkan kesan yang besar pada kehidupan manusia. Okay. Maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala ancam dengan hukuman-hukuman seperti ini. Okay. Tapi Allah Ta'ala tak nak kalau ni Allah Subhanahu Wa Taala kalau dekat akhirat pun Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa manusia. Sebanyak mana manusia yang ada, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa manusia. Apatah lagi semasa di dunia. Nanti kita akan tengok pada ayat 34. Ayat 34 lagi jelas Allah Ta'ala tak nak bagi hukuman ni pada manusia. Okey. Ini datang. Okay. Cuma kita kata nak dapatkan hukuman ni, satu kena dapat 4 orang saksi. Dan kemudian yang menentukan, yang menentukan boleh atau tidak boleh orang tu dihukum. Okay, saksi dah ada. Orang yang nak dihukum tu kemungkinan ada syubhat pada dia. Okay, ada benda yang menghalang daripada hukuman tu datang. Dia ada penyakit, dia dah berusia contohnya. So hakim dia akan tengok. Okay, nak kata Islam ni sebenarnya satu agama rahmah. Islam ni agama yang cantik. Tetap hukuman banyak-banyak tapi berusaha untuk tidak membiarkan orang-orang ni dihukum. Tapi nak orang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada manusia. Okay. Dengar hukuman ni pun manusia jadi takut. Dan takut pada siapa? Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Taala nak daripada kita. Okay. Sebab tu Allah Taala letak dekat hujung. Biasa benda kat hujung ni lah benda yang kita paling utamakan. Au yunfau minal ard. Okay. Au yunfau minal ard. Tadi dengar kena potong, cincang, kena yusal labu, salib, kena tuqatta'a aidihim, kena potong silang. Dan yang terakhir adalah yunfau minal ard. Okey, apa maksud yunfau minal ard? Okey, yunfau minal ard ni dia ada dua situasi. Okey, pada zaman dahulu hukuman an-nafyu ni, hukuman yunfau minal ard ialah kalau seorang tu duduk dekat Malaysia contohnya, maka dia dihantar pergi satu kawasan yang jauh. Okay, dia dihantar pergi kawasan yang alhamdulillah. Okay, dia dihantar pergi ke Antartika contohnya, ataupun dia hantar pergi ke Amerika. Yang mana pada waktu tu pengangkutan sangat susah. Okay, katalah kalau dia duduk dekat Makkah. Okay, lalu hukuman yunfau minal ard adalah dia hantar pergi ke Mesir contohnya. Okay, di mana Makkah dengan Mesir bukan macam sekarang naik kapal terbang 3 jam 3.5 jam dah sampai ke Mesir. Tak ada. Dulu nak pergi ke Mesir berapa ribu kilometer berjalan, kemudian kena naik kapal pula nak seberang Laut Merah. Okay, so nak katanya kesusahan. Okay, maka hukuman orang pada zaman dulu adalah yunfau minal ard, dia dihalau, diusir daripada tempat dia. Okay, diusir daripada tempat tinggal dia, tempat dia menetap. Okay. Pada zaman sekarang, hukuman tu tidak menghasilkan natijah yang sama. Okay, sebab apa? Sebab bila hukuman tu buat zaman dulu, orang nak balik, orang yang berjauhan daripada tempat asal dia. Tempat asal dia ada ahli keluarga dia, ada mak ayah dia, mungkin ada isteri, ada anak dia ke. Okay, bila dia berjauhan, dia akan merasai kekosongan tu. Okay, dia akan merasai kesalahan. Okay, dia akan tengok balik kesalahan yang dia buat. Okay, lalu menyebabkan dia akan insaf dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kalau zaman sekarang ni, orang yang duduk kat Malaysia, kita hantar dia pergi South Africa contohnya. Adakah dia akan dapat hasil yang sama? Tak. Orang sekarang South Africa mungkin naik kapal terbang 10 jam,
12 jam dah sampai dah. Okay, so tak ada masalah, kumpul-kumpul duit sikit dah dapat beli tiket. Okay, ataupun kalau rindu, handphone, call dia. Okay, call, sekarang pun call, WhatsApp call pun dah boleh, international. Okay, call pakai Facebook Messenger ke, boleh pakai. So banyak cara untuk berhubung sekarang ni, menyebabkan kesan daripada yunfau minal ard zaman dulu tu dia tak ada zaman sekarang. Okay, maka kerana tu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan dia bukan zaman kita, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bila Umar tengok nafyu ni dia dah tak memainkan peranan dia. Okay, kita halau, usir orang daripada tempat tinggal dia. Okay, kena duduk dekat satu tempat yang jauh, tak boleh duduk, tak boleh balik dekat negara dia. So dah tak nampak dia punya fungsi dia. Maka apa yang Umar radhiyallahu taala anhu buat? Dia penjarakan. Dipenjarakan, dan itu asal penjara. Asal hukuman penjara adalah hukuman nafyu. Okay, hukuman yang sepatutnya diusir, duduk dekat satu kawasan yang jauh, okay, kerana tak nak bagi dia berhubung dengan dunia asal dia. Okay, tetapi kerana pada zaman-zaman zaman yang terkemudian kesan tu dah tak ada, maka ditukarkan kepada hukuman penjara. Okay, namun masalah manusia ni ialah melampau-lampau dalam penjara. Okay, penjara seumur hidup, penjara 40 tahun, penjara 20 tahun. So dia ada sedikit kita kata dia lampau sikit. Okay, kerana asal kepada tujuan daripada nafyu ni adalah supaya dia insaf dan bertaubat, dan kemudian supaya dia jauh daripada persekitaran yang menyebabkan dia buruk. Sebab antara punca manusia ni melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah persekitaran, kawan dia apa semua. So dengan nafyu ni, dengan dia diusir daripada negara dia, menyebabkan dia tak dapat nak berhubung dengan kawan dia, lalu dia akan mula dengan satu kehidupan yang baru. Dan hukuman terakhir inilah yang biasanya dilakukan. Okey, yang biasanya dilakukan kepada manusia, kena penjara lah. Okey, buat kerosakan, buat yang penting kena hukum. Okey, hukuman tu penting. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang hukuman, Allah Taala kata apa? Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Bila mana kamu dengar hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dan nak buat hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti tak ada ra'fah. Tak boleh ada perasaan belas kasihan. Janganlah buat macam ni, kesian kat dia. Kamu nak halau dia keluar daripada negara, sedihlah dia duduk seorang-seorang. Okay. Kamu nak potong tangan kiri kanan dia, macam mana dia nak jalan nanti, dia nak hidup macam mana. So dalam hukuman Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh ada ra'fah, tak boleh ada belas kasihan. Kalau tak, dia tak tercapai matlamat dia. Matlamat tu matlamat untuk dia insaf, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan matlamat untuk menjadikan manusia-manusia lain takut daripada melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala tak tercapai. Maka kerana tu kita kena, kalau betul-betul cukup saksinya, kalau betul-betul tak ada syubhat-syubhat yang menghalang daripada dia dihukum, maka dia perlu dihukum. Okey, kerana apa Allah Taala sebut zalika lahum khizyun fid dunya. Kerana benda ini adalah penghinaan kepada mereka semasa di dunia. Okey, mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha pula untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. So itu hukuman dia, Allah Taala kata nak khizy. Khizyun fid dunya adalah satu penghinaan semasa di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di akhirat kelak ada azab yang amat pedih. Okay. Lalu kita nak tengok sebab turunnya ayat ini. Turunnya ayat ini ialah panjang sebab turun ayat ni. Okay. Kita tangguhkan dulu sebab turunnya ayat ni. Sebab turun ayat ni ada panjang. Dia bukan satu je ni, ada dua. Satu riwayat lain. Dua sebab turunnya ayat ni, dan kita akan bicara satu persatu riwayat ni, dan kita akan tengok boleh tak riwayat ni digabungkan, menunjukkan satu peristiwa ke, ataupun kita terpaksa memilih salah satu daripada dua riwayat ni. Kedua-dua riwayat ni adalah riwayat yang sahih datang daripada Nabi SAW. Satu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan satu lagi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita akan tengok. Dan banyak hikmah yang kita boleh ambil daripada sebab turunnya ayat ni, terutama pada kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala
anhu nanti insya-Allah. So okey, kita stop takat ni. Kita tengok ayat yang ke 33 tadi. Okey, di mana innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. So kita tahu sebelum ni kita dengar hukuman hudud hanya pada curi, hanya pada berzina. Okey, tetapi hari ini kita nampak satu lagi hukuman hudud iaitu haddul hirabah. Okay, di mana haddul hirabah ni adalah orang yang melakukan, berusaha untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi sekaligus dia mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukuman dia adalah yuqattalu, di nanti kita akan tengok sekali lagi di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia ada detail dia. Dia ada detail dia untuk bagi tahu bahawa semua hukuman ni dia bukanlah satu kesalahan boleh pilih hukuman mana-mana kita nak hukum, tak, tapi ada kesalahan-kesalahan tertentu. Nanti kita akan tengok macam mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang hirabah ini. Wallahu taala alam. So kita tangguhkan dulu takat ini. Sebelum kita tangguhkan, ada soalan-soalan nak ditanya, soalan-soalan yang mudah, soalan susah kita pass kat soalan? Tak ada? Okey. Tak ada soalan, alhamdulillah. So kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ni. Mungkin berat sikit petang ni kerana cerita tentang hirabah. Satu hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Lepas tu kita berhati-hati daripada melakukan sebarang kerosakan. Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu biasa. Contoh kita mencemarkan alam sekitar. Okay, tapi tak adalah sampai mungkin hukuman penjara lah layak bagi orang yang cemarkan alam sekitar. Sebab mencemarkan alam sekitar ni adalah satu kerosakan di atas muka bumi. Okay, dia cemarkan alam sekitar, dia tambah lagi kalau jenis orang yang bakar plastik. Plastik ni dikeluarkan asap-asap yang bukan biasa, tapi asap yang kalau tempoh masa yang panjang dia menyebabkan keracunan, akan ada efek pada kita punya paru-paru. Dan orang yang test orang yang buat peluru berpandu, duk test peluru pandu, duk tembak peluru pandu kat orang sesuka hati, ataupun buat senjata nuklear, maka orang-orang seperti ini kalau mereka menggunakan peluru-peluru tersebut untuk menzalimi orang lain, maka itu adalah antara bentuk kerosakan di atas muka. Okay, so kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada jadi orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Okay, dan kadang-kadang kerosakan ni dia jadi bukan kerana benda yang dahsyat sangat pun. Okay, contohnya dia adalah orang yang suka menjadi batu api. Okay, dengan orang ni A dengan B, dia gaduhkan A dengan B. C dengan D, dia gaduhkan C dengan D. So batu api juga adalah jenis manusia yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Okay, lalu layaklah dia untuk mendapat hukuman yang setimpal di atas perbuatan dia. Okay, so wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum kita berpisah seperti biasa, sebarkan tentang Akademi Tadabbur dan program-program yang Akademi Tadabbur sediakan. Okay, kerana matlamat Akademi Tadabbur ni adalah untuk menyampaikan intipati terutamanya benda yang berkaitan dengan Al-Quran kepada masyarakat di sekeliling kita. Okay, dan yang seterusnya, sesiapa yang ada lebihan nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, yang nak menyumbang kepada akademi, maka boleh sumbangkan kepada pihak akademi. Boleh tengok dekat Facebook akademi dan boleh tengok pada Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, lalu kita jumpa lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih semua. Syukran Ustaz.